Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Sebuti yang begitu ambil berat terhadap kesihatan dan keselamatan di dalam negara kita. Namun begitu, memang kerajaan ingin menggalakkan semua individu di dalam negara kita mendapatkan vaksinasi supaya semua individu selamat dari segi COVID-19. Namun begitu, tugas KDN, Kementerian Dalam Negeri, terpaksa mengimbangkan di antara kesihatan dan juga keselamatan serta kedaulatan negara. Sebab itulah, walaupun ada pihak-pihak tertentu nak memastikan semua individu sama ada yang mempunyai kad pengenalan diri atau warga negara yang mempunyai kad pengenalan diri mendapatkan vaksinasi, namun begitu kita menggalakkan supaya mana-mana individu yang tidak mempunyai kad pengenalan diri untuk kita mendaftarkan mereka menerusi peraturan-peraturan yang sedia ada dan langkah-langkah proaktif yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri iaitu melalui JPN, di mana kita ada program Mekar kita membawa kita turun ke kawasan pedalaman untuk mendaftarkan mana-mana individu yang belum mempunyai kad pengenalan diri dan juga menerusi patuh kita membuat pemeriksaan kepada kad pengenalan atau pemeriksaan dokumen terhadap parti dan kita menggalakkan supaya majikan-majikan memastikan semua pekerja mereka ini mendapatkan vaksinasi. Dan juga bagi negeri Sabah dan Sarawak, kita ada jawatankuasa bagi Sabah khususnya, kita ada jawatankuasa JKP WAS untuk menentukan supaya mana-mana individu di negeri Sabah yang belum mendapat identiti kad individu untuk kita murnikan menerusi perundangan yang sedia ada. Jadi saya harap mana-mana pihak atau individu yang tidak mempunyai kad pengenalan atau identiti tampil ke hadapan untuk bergerak demikian bagi proses untuk kita mendapatkan vaksinasi ini berjalan dengan lancarnya. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama, sila 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih atas jawapan Timbalan Menteri tadi. Saya ingin membangkitkan berkenaan tentang di dalam proses vaksinasi di Sarawak, kita telah pakai vaksin dahulu dan juga mendaftar kemudian. Dan juga kerajaan negeri membenarkan ke semua rakyat yang tidak memiliki pengenalan diri untuk menerima vaksin. Saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah data-data yang diperolehi melalui proses vaksinasi ini, terutama sekali yang tiada pengenalan diri, akan diproses, akan dikesan dan juga akan diberikan kewarganegaraan sekiranya memenuhi syarat, dan juga terdapat dakwaan yang mengatakan masih ramai lagi warga asal, orang Penan di Sarawak dan juga di Sabah tidak mempunyai pengenalan diri. Apakah langkah-langkah way forward pihak KDN untuk mengesan dan juga apakah timeline ataupun jangka masa kerajaan untuk memastikan populasi yang tidak mempunyai pengenalan diri ini diberikan hak kewarganegaraan? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih YB Sebuti. Saya nak sebut sekali lagi tentang langkah-langkah yang kita buat khususnya bagi mana-mana individu yang belum mempunyai identiti di Sarawak, di mana kita telah wujudkan satu jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat negeri Sarawak, dan kita bincang bersama dengan melalui KDN, dan kita harap kerjasama ini dapat kita teruskan bagi memastikan semua individu yang disebut oleh Yang Mohamad tadi dapat kita berikan kad identiti mereka. Dan juga tentang di mana kita telah tukarkan pasukan petugas khas PPK ni yang ditubuhkan pada tahun 2015 kepada program Mekar kita, di mana mobil kita akan turun ke kawasan pedalaman seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini. Dan kita juga mengalu-alukan kementerian yang lain memberikan data-data, sama ada KKM atau MOSTI memberikan data kepada kita mana-mana individu yang telah menerima vaksin untuk salurkan maklumat kepada pihak KDN untuk kita mengambil tindakan yang selanjutnya. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Sempang Rengap. Terima kasih Tuan Ketua. Assalamualaikum. Berkaitan dengan
mereka yang tidak punya warga negara, tapi ini ada kaitan, iaitu isu pelajar-pelajar asing yang belajar di Malaysia yang visanya telah tamat tempoh dan ingin memperbarui. Saya menerima banyak komen daripada mereka yang mereka diarahkan untuk keluar dan kemudian pulang semula ke Malaysia untuk memperbarui visa mereka. Jadi saya harap Kementerian Dalam Negeri tidak meletakkan syarat sedemikian kerana ia akan meningkatkan lagi risiko apabila mereka keluar dan pulang kembali. Kalau boleh mereka memperbarui visa di dalam negara sendiri. Terima kasih Tuan Ketua. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Sembang Renggang selalu mahu memastikan kebajikan pelajar di dalam negara kita dan juga pelajar dari luar negara terbela di segi kebajikan dan juga identiti mereka. Saya nak nyatakan bahawa kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri sentiasa bersikap terbuka. Mana-mana pelajar-pelajar yang mempunyai tamat tempoh visa untuk belajar di dalam negara kita boleh berhubung dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia dan kita tidak akan bertindak kejam untuk mengambil tindakan yang keterlaluan, tapi kita akan memberikan khidmat nasihat yang sewajarnya kepada pelajar tersebut bagi membolehkan kerjasama di antara negara-negara luar yang mahu supaya menjadikan hasrat kerajaan Malaysia menjadikan Malaysia di antara hub pendidikan yang terkenal di dalam dunia kita. Terima kasih di peringkat antarabangsa. Terima kasih. YB Timbalan Menteri, kalau boleh perkara itu dipermudahkan kerana banyak aduan mereka terpaksa keluar dan datang semula untuk buat visa. Minta kalau Yang Berhormat ada data-data tersebut boleh bekalkan kepada saya untuk kita mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya benarkan satu soalan tambahan yang ketiga daripada Ipoh Barat saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Dipertua, kita semua maklum ada lebih kurang di antara 3 juta ke 4 juta yang terlibat dengan parti. Dan saya difahamkan Kementerian Dalam Negeri sekarang sedang berusaha dengan kuat untuk menangkap mereka. Apa ini bermakna kalau vaksinasi diberi keutamaan tetapi kita serta masa yang sama kita nak tangkap orang-orang dalam parti ini. Jadi soalan saya, adakah ini praktikal? Kita semua tahu, you can vaccinate the whole of Malaysians. Kalau kamu tak vaccinate yang pihak-pihak yang pelarian dengan ada kad UNCHR dan juga dengan parti, apa efektifnya? Tak ada masuk akal langsung. Kita patut mengambil tindakan sedemikian menangkap mereka dulu-dulu. Semasa kita ada masa. Sekarang fokus kita adalah untuk memberi vaksinasi. Jadi soalan saya yang Dipertua adalah, adakah kerajaan sedar bahawa satu kesilapan yang besar telah dibuat kerana bila kita nak pergi tangkap orang-orang macam ini, dia larikan lagi dalam ke hutan-hutan. Dia sudah amalgate, sudah dengan masyarakat dan tak boleh tangkap sama mereka. Adakah keutamaan akan diberi untuk sedikit kelonggaran memandangkan kita sekarang membuat recalibration of workers? Adakah keutamaan akan diberi supaya kita memanggil mereka, memberi lebih perhatian kepada supaya satu masalah yang besar di negara ini yang tak akan selesai-selesai jika KDN membuat sedemikian untuk menangkap mereka pada masa sekarang? Terima kasih, Ipoh Barat. Baik, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya percaya Yang Berhormat Ipoh Barat bekas Menteri Sumber Manusia. Memang dia mempunyai data dan pengalaman yang luas terhadap masalah pekerja asing di dalam negara kita, terutama sekali masalah parti yang disebut oleh Yang Berhormat terlalu ramai. Sebenarnya Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri kita telah berhubung dengan negara-negara asal, negara sumber. Mereka negara-negara sumber telah bersetuju untuk kita membuat program penghantaran pulang, untuk kita mengesahkan dokumentasi mereka apabila mereka pulang dan mereka boleh buat proses untuk kembali di dalam negara kita. Kita tidak mengambil tindakan yang begitu kejam. Sebab tu contoh beberapa negara, Filipina, Indonesia, puluhan program untuk penghantaran pulang telah kita lakukan. Dan ini mendapat kerjasama yang cukup baik dengan negara-negara sumber kita. Mengenai tindakan yang kita perlu ambil, ini adalah untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara kita. Sebab itulah
kita ada program yang disebut oleh Yang Mohd tadi. InsyaAllah program ini akan kita bangunkan dan sedang kita ketengahkan antara kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan juga Sumber Manusia. InsyaAllah kita akan pastikan bahawa kadar parti di dalam negara kita akan berkurangan. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri.